Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Riza selaku moderator ataupun rakan bicara, pihak Global Ihsan selaku penaja majlis ilmu tanpa henti, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 3 hari bulan Januari 2025 bersamaan dengan 3 Rajab 1446, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab yang menjadi asas pegangan kita, Rukun Iman. Penjelasan ringkas Rukun Iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah yang mudah dan senang dipahami. Insya-Allah tidak ada perkara-perkara perbahasan yang pelik-pelik, yang payah-payah. Orang awam, orang tak awam, muslimin dan muslimat semuanya dapat memahami dengan senang dan mudah. InsyaAllah menjadi bekalan kita ke rihlatul khulud, perjalanan abadi ke alam akhirat. Jadi Alhamdulillah, sambungan kita pada siri ini, siri yang ke-14, Rukun Iman yang kelima. Daripada 6 kita sudah ada 5, tinggal lagi 2 rukun, satu lagi rukun yang terakhir insya-Allah. Bagi jemaah yang ada kitab, yang versi yang anda baca ni, seperti yang ada gambar dekat kepala saya tu, muka surat 112. Muka surat 112. 112, tajuk dia Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Beriman pada hari akhirat. Di mana beriman pada hari akhirat ni merupakan satu tunjang besar, menjadi kewajipan kepada kita. Kalau kita tak beriman dengan satu rukun iman, seperti yang telah kita belajar dahulu, matematik iman tak sama dengan matematik hisab. Matematik iman, 6 tolak 1 berapa? 0. Maknanya kalau orang ni kata dia beriman dengan semua rukun iman, kecuali satu tak nak beriman, kafir. Orang itu tidak dikira sebagai seorang Muslim, tidak dikira sebagai seorang yang beriman. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman dengan satu rukun. Maka tak boleh. Satu rukun ke, 2 rukun ke, setengah rukun pun tak ada. Dia mesti beriman solid 100%. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, barulah dikira orang itu orang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh main-main. Tak ada orang panggil boleh ambil separuh-separuh jalan, tidak ada. Nak beriman, iman semua. Nak tolak semua. Tolak satu pun tak jadi juga. Tolak satu pun kira tolak kosong juga. Maka baiklah kita jangan ada sebarang penolakan. Maka kita hari ini kita beriman dengan hari akhirat. Kenapa termasuk dalam rukun iman hari akhirat ini? Sebab besarnya kepercayaan kita duduk di sini. Dengan beriman kepada hari akhirat, sebenarnya beriman pada hari akhirat ni barulah macam brake kepada perjalanan hidup manusia. Kau percaya ada Tuhan? Percaya. Percaya ada Nabi? Percaya. Tapi kenapa buat nakal juga? Sebab tak tahu apa benda nak pergi di akhirnya. Lah kita kata kita ada hari akhirat. Hari akhirat, hari pembalasan yang kita akan sebut nama Yaumul Qiyamah nanti kalau sampai. Kalau tak sampai, siri akan datang insya-Allah. Tengok dalam kitab, beriman dengan adanya hari akhirat iaitu i'tiqad. Kita dah belajar dulu para jemaah sekalian. Apa makna i'tiqad? I'tiqad maknanya simpulan dalam hati. Simpulan dalam hati bahawa kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maka itu dia panggil i'tiqad. Maknanya simpulan yang ada dalam hati yang tidak akan terungkai.
Itu dipanggil i'tiqad, percaya. Akan berakhirnya kehidupan dunia dan kita akan memasuki kehidupan akhirat selepasnya. Maknanya kita dulu, kita alam perjalanan kita ni, tuan-tuan tanda, alam perjalanan kita ni bermula dengan alam dia panggil alam zuriat. Dulu kita duduk di alam zuriat sebelum kita keluar. Duduk alam selebi bapa. Kemudian bila kita keluar dunia, alam yang kita duduk sekarang ni nama dia alam ad-dunya, alam dunia. Apa mana dunia? Dunia ni tempat yang dekat lah. Ni tu dekat, kita duduk sini. Bila seorang tu mati, dia panggil alam barzakh. Alam barzakh. Alam akhirat tapi dia panggil alam barzakh. Alam barzakh ni alam pemisah, transit. Jasad dia ada atas dunia, ada dalam. Kalau kita korek kubur, nampak ya tuan. Ramai pun orang mati yang tak apa ni, tak hancur tubuh dia. Masya-Allah, Tuhan beri kepada dia. Dia mati tapi berapa tahun dah mati tapi tubuh dia masih lagi duduk situ. Jadi kita kata itu alam akhirat. Alam barzakh. Tapi dia punya interaksi alam akhirat tak sama. Nabi sebut para anbiya hidup di kubur mereka, tapi hidup di alam barzakh, bukan hidup zaman kita sekarang. Kita boleh tak payahlah pergi holong makan ke, bagi hantar menu, tak perlu. Sebab kehidupan dia tak sama dengan kehidupan sewaktu di atas dunia. Baiklah. Jadi kita kata kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat selepasnya, selepas daripada hidup atas dunia pergi ke akhirat, iaitu bermula dengan memasuki dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh ni alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Ataupun dia panggil alam kubur. Jadi alam kubur ni tak kira lah orang tu masuk kubur ke, tak masuk kubur. Tapi secara orang panggil, kita letak di atas hukum am, hukum umum. Hukum umum kitanya, summa amatahu fa'akbarah. Bila dia mati, dia akan masuk dalam kubur. Bila orang tu mati, dia masuk dalam kubur. Kalau orang tak masuk kubur, macam orang yang Allahumma sallimna ya Allah, Allah selamatkan kita semua. Orang yang mati dimakan oleh harimau. Dia tak masuk kubur. Orang yang mati ditelan oleh ikan. Tak ada kubur, duduk dalam laut dia. Jadi kalau dia mati. Ataupun seperti penzalim di atas dunia ni. Ada diceritakan oleh orang, ada beberapa penguasa yang zalim atas dunia ini belum masuk kubur lagi. Di antara yang belum masuk kubur, mendiang Fir'aun. Fir'aun belum masuk kubur. Kita nak kata apa ke Fir'aun? Alam apa? Alam barzakh. Walau macam mana pun, walaupun tubuh dia dibuat, dikeraskan, tidak busuk, tapi interaksi dia tetap di alam kubur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, an-naru yu'adraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka itu dibawa kepada mereka pagi dan petang. Tuhan di atas ni, itu cerita lain. Yang pentingnya kita duduk di alam barzakh, itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak usah duduk cari banyak-banyak. Kalau cari banyak-banyak pun tak jumpa cari juga. Kan? Duduk main teori sana, teori ni buat susah ya. Yang penting bagi kita orang beriman, percaya ada akhirat, ada hari pembalasan, yang menyebabkan kita tak berani nak buat benda maksiat dan benda mungkar. Baiklah. Allahu Akbar. Diikuti dengan berlakunya kiamat, kemudian dibangkitkan semula, dia panggil Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan manusia ni semula. Diikuti dengan berlakunya kiamat, dibangkit semula seluruh manusia dan dihimpunkan di mahsyar. Mahsyar tu kita kata padang mahsyar, makna tempat berkumpulnya manusia, tempat di mana tempat berkumpulnya manusia di mahsyar. Mana bila kita bangkit daripada kubur, yakhrujuna minal ajdasi sira', keluar daripada kubur berduyun-duyun, berkumpul satu tempat. Selepas itu mereka akan menerima balasan. Sama ada ke syurga, Allahumma ja'alna min ahliya ya Rab, jadikan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, pelajar-pelajar kami di alam nyata, di alam maya ni orang yang layak ke syurgamu ya Rabbal Alamin, ya Mujibal Sa'ilin, atau ke neraka, wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ke neraka.
Itu dia panggil beriman dengan hari akhirat. Maknanya perjalanan manusia ni datang dari sini ke sana. Datang dari sini ke sana. Nah. Beriman dengan hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Ruknun min arkanil iman. Makna rukun iman. Kalau tak beriman dengan dia, tak jadi iman kita. Kalau tak ada rukun iman percaya pada hari akhirat, bermakna iman kita tidak sah, tidak menjadi. Beriman dengan hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang kecuali beriman dengannya, iaitu dengan hari akhirat. Sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir. Dia kata dia tak percaya hari akhirat. Buang masa je. Sajalah ustaz nak kelentong kita je tu. Kelentong apa? nak ambil duit kita je. Pahala, pahala, pahala. Tapi tak ada pun. Orang tu kafir. Kafir. Kalau dia asalnya beriman, bila dia ingkar, dia dimurtad. Dia ada dua beza. Orang tak terima asal tu, kafir. Ataupun dia terima separuh jalan, kemudian dia lari. Nama dia murtad. Nama dia apa? Nama dia murtad. Jadi kita tak mau. Kita nak orang beriman. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Beriman pada Allah. Beriman dengan hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang kecuali beriman dengannya. Nya apa? Nya hari akhirat. Dia kembali kepada nya tu, kembali pada hari akhirat. Sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang kepada Allah dan hari akhirat. Ini syarat. Syarat nak beriman, kena beriman pada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak, tak jadi dia punya iman. Dia punya iman tak jadi. Pasal apa? Sebab dia tidak beriman dengan hari akhirat, maka tidak menjadi. Kita kata ini cukup berbahaya. Allahu Akbar. Bila tak jadi, tak sah. Surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Sabda Nabi SAW, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Jibril, kita dah ulang banyak kali dah hadis Jibril ni. Itulah cerita Jibril mari tanya Nabi kan, SAW, amal iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Itu hadis Jibril dia panggil. Mana kalau kita baca kitab hadis, dia kata berdasarkan hadis Jibril, hadis itulah. Hadis Jibril mari tanya Nabi SAW tentang rukun-rukun tadi. Jadi hadis itu dia panggil hadis Jibril. Jadi kita kena ingatlah istilah ni hadis Jibril. Hadis Jibril alaihissalam itu dia punya rukun. Sewaktu Jibril alaihissalam bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, mal iman. Katanya, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada saya tentang iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya, hendaklah engkau beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta qadar takdir, ketetapan yang baik dan yang buruk. Hazal hadis rawahu Muslim. Jadi alhamdulillah para jemaah kita ingatkan, kita dah bincang dalam rukun iman kita ni, beriman pada Allah sudah, beriman pada malaikat sudah, beriman pada kitab sudah, beriman pada rasul sudah, beriman pada hari akhirat. Al-an, la ni kita sedang berbincang tentang beriman dengan hari akhirat. Yang kemudian yang keenam nanti insya-Allah kita akan berbincang tentang beriman dengan qada dan qadar, yang baik dan yang buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah di atas nikmat iman dan Islam.
yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Kita ni kalau tak ada nikmat ni, kita nak duduk mana tak tahu. Tidak tahu kita di mana hala tuju, di mana tempat jatuh kita, di mana kita kata wallahu alam. Allahul musta'an. Allah Taala lah bantu kita para jemaah sekalian. Di antara perkara yang wajib kita beriman dengannya ialah permulaan. Bila kita nak beriman dengan hari akhirat ni, kita kena cari dia punya evidence, bukti-bukti dulu. Jadi kita kena beriman dengan muqaddimah, pendahuluan kepada hari akhirat, itu ada tanda-tanda dia yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah perkara-perkara yang akan berlaku sebagai tanda hampirnya kiamat. Jadi bila nak kiamat, sebelum kiamat ada tanda dulu. Ada tanda dulu. Tanda dia banyak. Para ulama telah membahagikan tanda-tanda kiamat kepada dua bahagian. Ulama telah membahagikan tanda kiamat itu kepada dua kategori. Dua kategori. Dia panggil asyratus sa'ah al-sughra. Asyratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat yang kecil. Mana kecil itu makna lambat lagi, jauh lagi nak kiamat. Macam beberapa tanda lah. Di awal zaman Nabi, Nabi sendiri itu sebagai tanda kiamat dah tu. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tanda kiamat. Dia sendiri itu tanda kiamat dah. Jadi macam mana kita nak kata dah kiamat, tak kiamat lagi. Jauh lagi kan. Jauh lagi dengan kiamat. Tapi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iaitulah tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang ni tanda kiamat kecil itu maknanya jauh lagi nak kiamat. Jauh lagi nak kiamat. Ada masa lagi lah. Sempat lagi untuk kita menambahkan bekalan. Sempat lagi untuk kita tingkatkan iman. Sempat lagi untuk kita belajar ilmu. InsyaAllah kiamat tak tahu. Tapi kita kena ingat para jemaah sekalian, kiamat itu ada dua. Al-qiyamatu qiyamatan. Kiamat itu ada dua kategori. Satu dia panggil kiamat individu. Dia panggil kiamat kita. Bila orang itu mati. Bila iza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Bila mati seorang manusia, maka dikira sudah berlaku kiamat untuk dia. Huru-hara sudah berlaku. Putus sudah amalan dia. Dia hanya menunggu amalan, mengambil buah hasil daripada amalan yang telah dia buat. Ataupun ihsan daripada anak dia, keluarga dia, yang menghadiahkan beberapa amalan yang diberi peluang oleh Allah Ta'ala kepada si mati untuk menerimanya. Kan ada kan dalam hadis. Ada di antara hadis yang Nabi SAW sebut, 7 perkara itu. 7 perkara itu tajri lil insan. Pahala berterusan kepada seorang yang mati. Ini pun 7 perkara. Menarik, ada satu kuliah yang telah saya sampaikan. Di antara 7 perkara itu berjalan lagi kepada siapa? Kepada orang mati. InsyaAllah kita tengok di akhir perbahasan nantilah. Lah ni kita nak ambil ni dulu dah. Tambah-tambahan ekstra tu tunggu. InsyaAllah kalau dalam kitab ni tak ada pun kita cuba syarahkan dia lah. Biiznillahi azza wa jalla. Tanda-tanda yang kecil sangat banyak. Sangat banyak. Banyak daripadanya telah berlaku walaupun tidak semuanya. Jadi banyak dah berlaku dan banyak lagi yang tak berlaku. Ada sebuah buku yang menarik lah. Nama dia Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Nama buku itu berakhirnya dunia ini. Ditulis oleh Al-Arifi, Muhammad Al-Arifi. Waffaqahullah. Kitab ini telah diterjemahkan oleh Dakwah Corner di Petaling Jaya tu. Dekat dengan Masjid Bulat dia punya tempat. Dan ana dah khatam kitab itu, bacaan kitab itu di Masjid Bulat. Masjid Tuan Abdul Aziz, Masjid Bulat orang panggil tu. Jadi kita dah khatam kitab tu. Ada rakaman dia, tapi rakaman tak apa elok. Tak tahulah, saya duk fikir nak baca semula ke macam mana, tengoklah. Kita tengok kesempatan masa, insya-Allah. Jadi kitab tu ada, tuan-tuan boleh beli. Dalam kitab sekarang ni terjemahan dia dengan nama Berakhirnya Dunia Ini. Tengok dalam internet di Dakwah Corner tu, Berakhirnya Dunia Ini. Jadi dalam kitab itu telah menyenaraikan kepada kita 130 alamat kiamat. Kecil. 130.
Dan mengikut Al-Arifi dalam analisa yang dia buat pada tu, berapa 5-6 tahun dululah. Dia kata lebih kurang mengikut pemerhatian dia, wallahu alam, yang tepatnya tak tahu, Allah Taala saja Maha mengetahui. Dia kata lebih kurang 80 lebih telah terjadi. Boleh jadi ni sudah sampai 100, wallahu alam. Saya tak berani nak teka benda-benda yang alamat, benda-benda yang gaib macam ni. Kalau kita teka, jadi kita jadi rajman bil ghaib. Cuma kita boleh tengok eviden berdasarkan hadis Nabi, benda ni nampak ada tak? Ada dah, berlaku ke tidak? Gitu. Baiklah, tengok kitab kita. Kalau kita nak bincang bab asyratus sa'a memang panjang. Panjang cerita dia. Kita ambil kitab tu lah. Atau kitab lain, banyak lagi kitab-kitab lain. Macam Al-Wabil. Al-Wabil dalam tesis dia, menarik lagi. Asyratus sa'a juga dia bawa keluar. Tapi kitab tu dua-dua tu ada terjemahan ke dalam bahasa Malaysia. Alhamdulillah. Di antara tanda kiamat kecil, yang pertama, ba'tsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan Nabi. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Bu'istu ana was-sa'a kahataini. Mana dibangkitkan aku dengan kiamat gini, rapat. Macam mana boleh rapat? Sekarang ni sudah 1440 tahun tak kiamat-kiamat lagi. Apa dia maksud rapat? Nah, maksud dianya la nabiyya ba'di. Maknanya lepas pada nabi ni kiamat dah, tak ada nabi lain di tengah. Itu maksud ana was-sa'atu kahataini. Maknanya kebangkitan Nabi kita Muhammad SAW itu dianggap sebagai tanda kiamat dah. Sebab tak ada lagi Nabi selepas daripada dia. Kalau ada lagi Nabi mengaku Nabi tu, ketuk kepala tu. Orang Kelantan kata jenis bahasa jenis, bahasa tok empuk tu. Tok empuk ni, bahasa Kelantan ni, tok empuk di maknanya sewe lah. Ya, gitu. Orang tak betul jalan, orang mengaku jadi Nabi lagi. Tak ada Nabi dah. Itu kebangkitan Nabi. Di antara lagi, Anda baca dalam buku ni lah, kalau nak ambil semua panjang lah. Di antara lagi, amanah, integriti telah disia-siakan. Dia Nabi kita sebut, iza wusidal amru ila ghairi ali fantazilis sa'ah. Jadi amanah-amanah itu telah disia-siakan. Maksudnya, orang beri tugas kepada kita, kita tak menjalankan tugas dengan baik. Nah, apa saja pun, waktu nak minta tugas tu, macam-macam janji, aku janji lah. Macam-macam dia punya tanda tangan, tapi dah boleh jawatan, lain pula macam dia punya cara, dia punya. Jadi kita nak cari orang integriti sekarang ni, sukarlah. Saya duk tengok sahabat-sahabat kita, macam-macam dia buat poster, apa ni, riswah lah, bawa penyapu, bawa kereta tolak, nak basapu riswah lah. Kita kata bercakap lah boleh. Kita boleh bercakap ya. Nak cari betul-betul orang ikhlas, mukhlis dalam kerja-kerja buat, sukar. Payah. Jadi ini tanda kiamat. Nak cari orang jujur ni payahlah. Dia kata, Ustaz, kali kita ni kalau nak berniaga, kalau tak bayar tip kepada pegawai, tak lulus. Kita kata Allahul Musta'an lah. Tapi orang yang kuat ibadat, orang yang kuat dia punya tawakal, dia tak bayar. Okey je, dia dapat projek banyak ya. Saya kenal orang yang baik, dapat projek. Dia kata, dia cerita, ni tak apalah saya cerita sikit lah. Motivasi kepada kita, ahli-ahli perniagaan, ahli korporat. Dia kata, Ustaz Abu Anas, ana alhamdulillah, saya ni kontraktor, tak pernah tak dapat projek. Orang cakap nak jumpa pegawai ni mesti bawa tip, mesti bawa duit kopi, duit minyak, duit pelincir. Saya tak nak Ustaz, sebab saya tahu semua tu rasuah belaka tu. Bawa lah, tukarlah nama apa pun, nama dia rasuah, nama rasmi dia di sisi syariat. Duit kopi ke, duit pelincir ke, duit minyak ke, apa benda pun mengarut belaka. Habis, macam mana anda boleh dapat projek, anda tak rasuah, anda tak main benda ni? Dia kata, seorang yang penerima rasuah saya setiap pagi. Terkejut saya. Ingatkan dia rasuah yang paling tinggi tu. Pegawai-pegawai paling tinggi ke, menteri-menteri ke, wazir ke, siapa ke. Ustaz jangan terkejut. Cerita saya belum habis. Dia kata pagi-pagi, sebelum saya ke pejabat, saya akan pergi rumah mak saya dulu. Tak jauh lah, kebetulan rumah mak dia tak jauh. Habis, apa yang tak buat? Dia kata, anak tanya mak nak makan apa hari ni?
Saya nak masak tak larat, tapi saya boleh beli. Mak nak makan apa? Dia pergi ambil menu. Ambil menu, lepas tu dia pergi beli. Kalau tempat tak ada, tukarlah menu lain contohnya. Lepas tu dia bersarapan dengan mak dia, kemudian dia solat duha dan dia pergi kerja. Dia kata Alhamdulillah. Orang Kelantan kata tak tala. Tak tala ni mana tak tergendala dia punya projek. Holo je dapat. Orang lain kata kena rasuah, saya tak bagi rasuah. Tapi saya dapat. Kita kata Alhamdulillah. Nak cari orang amanah sekarang ni bukan senang. Bukan amanah nama pertubuhan tu tak adalah. Itu boleh belaka. Banyak ya ulama pun ada pertubuhan, Islam ada pertubuhan, amanah ada pertubuhan. Apa saja kita kata itu sekadar nama, siapa pun boleh buat. Yang pentingnya kita nak pekerjaan itu mesti berjalan dengan telus, dengan lancar, itu yang betul. Nah, apa lagi? Yang ketiga. Dia ni minta maaf banyak-banyak dah. Jangan marah. Nanti saya kena gam tak panggil dia ke masjid dia. Menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu kalau kita pergi masjid, tawaduk buat dengan kayu je. Nah, orang kampung bina dengan gotong royong, keringat peluh mereka sendiri. Tak ada yang pelik-pelik. Tapi makmur masjid dia, Masya Allah. Masuk dalam tu kita rasa tenang, rasa teduh, rasa sejuk. Ya. Nah, orang duduk iktikaf, orang duduk solat, harmoni masyarakat, Masya Allah, tabarakallah. Lah ni, berapa juta masjid ni? Ustaz jangan cakap 8 juta, 10 juta, 10 menara kita ada di sini. Baru ni ada orang anak dipanggil ke sebuah masjid. Cantiklah, comel-comel sungguhlah. Imam kata, minta maaf Ustaz, kami dulu masjid kecil, dia tunjuk sebelah masjid dia tu. Masjid itu ya kami solat dulu. Hujan pun tiris. Takdir Allah SWT datang seorang kaya, orang ada duit, dia nak buat masjid. Jadi ambillah tanah sebelah masjid yang sedia ada, bina masjid baru. Berapa juta dia punya kos, banyak juta lah. Dan kontraktor kata Imam, 1 juta save, simpan. Saya ingatkan simpan nak buat bekalan untuk hari tua. Tak. Untuk aktiviti masjid. Tak. 1 juta nanti bila dah siap semua masjid, saya nak bawa khatat, rasam, penulis khat. Nak tulis ayat Quran dalam masjid ni. Ni saya tak lupa lagi. Imam tu bagi tahu saja. 1 juta harga untuk tulisan saja. Saya kata Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. 1 juta tulisan saja. Sedangkan 1 juta ni kita boleh buat 2 lagi masjid. Di taman perumahan lain. Tak. Ana buat 2-3 masjid dah saya bantu. Alhamdulillah. 500,000. Boleh dah, cukup dah orang taman tu. Tak penuh-penuh dah. Tunggu Ramadan dia kata kalau nak penuh dengan air raya. Air raya tak apalah kita solat di padang. Susah apa? Kecuali hari hujan. Jadi ini perhiasan masjid. Ada hadis tapi hadis ini tidak sahih. Dia kata apa ni? Wa masajiduhum amiratun fil bunyan wa kharabun minal huda. Tapi hadis ini tak sahih. Nanti saya cek sekali. Kan? Masjid-masjid di zaman mereka amiratun bil bunyan wa kharabun minal huda. Masjid ni baiklah. Hadis ni tak usah baca lah. Muhakkik kata dhaifun jiddan. Terlalu lemah. Tapi anda dengar banyak penceramah-penceramah dia baca hadis ni. Dia kata selagi akan datang satu masa zaman Islam hanya tinggal nama. Quran hanya tinggal tulisan. Masajiduhum amiratun. Masjid-masjid dia besar-besar, comel-comel belaka. Wahya kharabun minal huda. Tapi mereka tidak ada petunjuk dalam masjid. Masjid duk jadi tempat bergendang. Tak jadi tempat orang kuliah-kuliah. Orang kuliah disekat, macam-macam peraturan dibuat. Kan? Kalau yang mengajar betul-betul pegang Quran dengan hadis, tidak dibenarkan, tidak diberi lesen untuk bercakap. Tapi hadis ni munqati'. Hadis ni putus, diriwayat oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tak apalah, yang pentingnya hadis perhiasan masjid tu ada, bukan bermakna tak boleh berhias. Jangan kata, oh ni dosa ni. Tak.
Kita kena beza di antara duit wakaf dengan duit orang. Ni minta maaf dah. Andainya duit ni duit individu, dia kaya, dia toke, Allah Taala rezeki kepada dia, tak kira lah toke travel agent ke, toke kontraktor ke, toke emas ke, toke lombong ke, toke ikan ke, yang penting duit dia. Dia nak buat masjid 10 juta, menara 20, khot saja 1 juta, terpulang. Tetapi seandainya duit wakaf yang kita kutip, kolek derma orang, dengan tabung-tabung derma, dengan iklan-iklan yang kita duk iklan, tapi kita nak bermewah-mewah, bermegah-megah dengan masjid, kita kata lah. Sahabat saya yang bina masjid, saya tak sebut nama lah, Allah Ta'ala lah bagi pahala banyak pada dia. Dia kata, Abu Anas, orang-orang kampung ni bila kita buat masjid, dia nak yang cantik-cantik. Menara macam ni, kubah macam ni, dia punya kapek marmar macam ni. Ana fikir satu ya, dia kata. Layakkah kita bermegah-megah, bermewah-mewah dengan duit wakaf orang yang kita pungut? Tak. Sebab itulah Hana buat masjid simple je. Kalau duit lebih masjid ni, kita bawa ke masjid lain pula. Banyak lagi masjid yang kita boleh bangunkan di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ini, sama ada di Malaysia atau di mana-mana saja. Kita pergi bangun masjid di tempat yang lain susah, di Filipina contohnya, di Pulau Sibu. Kita pergi bangunkan di masjid di Vietnam, di Cambodia, di Selatan Thai, di utara Thailand lagi besar. Jadi kita kata, kita tak usah duduk berbangga-bangga dengan pembinaan itu. Tapi kalau duit dia sendiri, terpulanglah. Daripada dia membazir dengan benda lain, baik dia membazir untuk masjid. Ada faedah pulangannya. Tapi janganlah berbangga-bangga. Duk bangga dengan masjid, akhir kali masalah juga. Ya tabahawna fil masajid itu. Itu dilarang. Ya tabahawna fil masajid. Jadi di antara tanda-tanda kiamat, iaitulah berbangga-bangga dengan masjid, kita kata tak payah. Ni hadis ni, ada hadis lagi. Allahu Akbar. Ya'ti 'ala nasi zamanun yatabahawna bil masajid. Nabi sebut selagi akan datang satu masa, manusia ni berbangga-bangga dengan masjid, bangga-bangga dengan masjid. La ya'murunaha illa qalila. Masjid besar, kapek tebal, menara 10. Ini saya tak tuju masjid mana-mana ni. Saya contoh je. Dah, dia punya bangunan binaan semua marmar belaka. Oi, kelas. First class dia punya binaan. Tapi la ya'murunaha illa qalila. Orang solat dalam masjid ada boleh bilang dengan anak jari. Allahu Akbar. Hadis ni rawahu Imam Ahmad dalam Takhrij Musnad. Syekh Arnaud kata isnaduhu hasan. Isnaduhu hasan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ada bangga-bangga dengan masjid. Ana pergi ke sebuah negara Arab tu, dekat pada Dubai, Abu Dhabi. Comel masjid dia, kapek dia dalam ruang dewan masjid tu, kapek dia selai. Tapi kita tidak dibenarkan untuk solat. Nak solat duha pun tak boleh. Solat tahiyatul masjid pun tak boleh. Kita hanya boleh bergambar, boleh tengok. Lepas tu nak solat, keluar daripada dewan solat, pergi solat di pinggir masjid di belakang. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah tanda-tanda kiamat. Masjid dibuat pelancongan, bukan dibuat khas untuk. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allahu Akbar. Baik, panjang pula ceramah sini. Mari kita pergi teruslah. Kebangkitan Nabi SAW menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Yang keempat, pengembala kambing, yakni orang-orang Badui berkaki ayam asalnya, mendirikan bangunan pencakar langit. Ni kalau pergi Mekah, pergi ke Dubai, ni tengah duk bina lagi ni, Kingdom Tower, 1 kilometer dia punya tinggi.
Asalnya orang Badui. Salah kok. Kita kena faham. Salah cerita lain. Tapi dia tanda kiamat. Macam menara jam besar, tak salah buat. Tapi tanda kiamat. Buat pencakar langit ni. Baru ni saya naik menara 118. Ada sahabat kita bawa naik, imam kita. Dia bawa naik. Kita duduk atas tu, hujan duduk kat bawah. Kebetulan anak naik tu hujan. Tak comel lah view hari ni sebab hujan gelap bawah. Tapi tak apalah, kita tengok hujan kat bawah. Mana kalau kita bawa payung, kena bawa kita balik kita payung. Sebab kita duduk atas. Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan. Manusia ni tinggi. Yang kelima, peperangan dengan Yahudi dan orang Islam akan membunuh mereka, akan berlaku nanti. Lalu ni tak lagi tu. Lepas tu dia duk ganyang kita lagi, duk bunuh kita, bunuh sahabat Islam di Palestin. Peperangan dengan Yahudi, orang Islam akan bunuh mereka. Masa menjadi singkat. Law ni singkat sungguh masa, Masya Allah. Seminggu-seminggu tu berlalu, entah apa yang kita dapat buat. Kan? Laju sekali, cepat. Dia panggil cepat. Apa lagi ni? Manusia kurang melakukan amal kebajikan. Ni kena atas kepala kita dah. Banyak timbulnya fitnah. Banyak berlaku pembunuhan. Ni orang pergi dedahkan anak singa di Syria. Lepas Allah Ta'ala jatuhkan dia. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana penjara-penjara, tempat-tempat dia takzib, dia bunuh orang. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Berleluasanya penzinaan. Bila ni orang berzina, dia kata suka sama suka, apa susah. Campur anak sana sini. Na'udzubillah. Dan banyaknya kepasikan kejahatan di atas muka bumi. Jadi di antara tanda berlakunya kiamat, Allah Ta'ala sebut, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan telah terbelah bulan. Itu dipanggil mukjizat Nabi SAW, banyak yang berlaku. Surah Al-Qamar ayat 1. Itu dia panggil tanda-tanda kiamat kecil. Tuan-tuan nak tengok dalam buku yang saya baca tu, nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Tak nak baca pun tak apa, dengar video, dengar kuliah ya. Tak apalah, video kurang comel sikit pun, tapi suaranya jelas. InsyaAllah. Sekarang kita berpindah mencari tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, tanda-tanda dia panggil asyratus sa'atil kubra. Tanda-tanda kiamat yang besar tu lagu mana pula? Iaitu tanda-tanda atau alamat yang akan berlaku apabila hampir kiamat. Dekat nak kiamat, baru berlaku benarnya. Selagi dia tak berlaku tu tak kiamat lagi. Dan peringatan kepada permulaan akan terjadinya kiamat. Tanda-tanda tersebut terdapat sebanyak 10 perkara. 10 perkara tanda ni. Dan belum ada yang terjadi lagi sehingga sekarang. Tak ada lagi. Kalau ada dah kak, nak kiamat dah kita ni, tapi tak mari lagi tu. Antara tanda-tanda itu ialah yang pertama, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi belum keluar lagi. Imam Mahdi Ahlus-Sunnah. Imam Mahdi Syiah tak kira. Imam Mahdi Syiah ada dah. Muhammad bin Hasan apa nama tu? Al-Askar pun. Imam yang kedua pula ada dah, duduk di Sirdak. Duduk di Sirdak di Iraq ni sudah ada. Dia duduk tunggu hari-hari, tunggu pagi. Dia siap kuda dah, tunggu Imam Mahdi keluar. Ada orang pergi provokasi kepada penunggu kuda. Dia kata, mu suka ke kalau Imam Mahdi keluar? Tak suka. Kenapa tak suka? Ya, kan kau duduk tunggu dia. Dia kata, kalau dia keluar, tak ada kerja dah aku. Aku ni tunggu kuda dia hari-hari sini ni. Pagi bawa kuda tu mari, gosok ke. Petang buat balik. Esok hari pula. Jadi kalau dia mai keluar, aku tak ada kerja pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, orang yang duduk main dengan Imam Mahdi ni bahaya. Bahaya dia. Dia yang duduk serang Masjid Haram dulu pun si Imam Mahdi juga. Yang nak jadi Abu Ya tu, cerita Imam Mahdi juga. Ni sehari dua ni bunyi pula ada juga. Dia panggil dia punya toksik Mahdi. Nak menabalkan Imam Mahdi dia tu. Duduk di Jordan ke mana.
Baru ni buat teori 2024 berlakunya kiamat. 2024 dah habis dah, tak sampai kiamat lagi. Jadi orang yang duk main teori ni masalah lah. Tak usah duk main teori lah. Kita buat persiapan untuk mati. Persiapan untuk hari kiamat ya. Tak usah cari bila hari kiamat itu, surah ke Tuhan ya. Banyak kerja kita. Hari keluar Imam Mahdi, itu tanda di antara yang kecil dengan yang besar. Imam Mahdi mula. Kemudian munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa AS dari langit. Nabi Isa bila turun dari langit, baginda melaksanakan pemerintahan yang adil. Dia kembali semula hudud, jalan balik. Mematahkan salib. Nabi Isa arahkan semua salib dipatahkan. Mana salib? Aku hidup. Ha. Kacau punya orang. Mematikan aku sebelum tempoh. Membunuh khinzir. Bak satu semua dibunuh. Dibunuh semuanya. Kabir babi-babi. Dan dialah yang membunuh Dajjal. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Menghapuskan jizyah, bayaran cukai yang dikenakan ke atas orang kafir yang berada dalam negara Islam. Nah, jadi cukai-cukai dihapuskan. Tak ada dah masa itu. Lembaga hasil sudah tidak ada. Dan melaksanakan syariat perundangan Islam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun, dia tak bawa Injil, dia bawa Quran. Sebab zaman Injil telah berlalu. Zaman Injil sudah tamat. Nah, zaman Injil sudah berlalu, jadi tak ada lagi lah masa untuk dia berinjil lagi. Nah, jadi ni Yahudi Kristian dia bawa Injil lagi. Nabi Isa bawa turun pun tak bawa Injil. Yang keempat keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan kemudiannya Nabi Isa AS berdoa supaya mereka dimatikan. Jadi bila Ya'juj Ma'juj mati, busuk masa tu kawasan dia tu busuk. Dan banyak ramai Ya'juj ni. Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala minta selesaikan masalah ni. Allah hantar mari burung. Burung-burung ambil dia punya mayat Ya'juj Ma'juj pergi capok di mana wallahu a'lam. Yang kelima berlakunya 3 khusuf. Susuf ni bumi mendap. Manusia ditelan bumi. Di timur dan di barat dan semenanjung tanah Arab. Dia akan berlaku masa tu. Hak timbul di Masjid India tu bukan tu. Itu runtuhan tanah yang gali parit je. Lepas-lepas hujan jangan main-main. Kalau kita berjalan nampak ada lubang tu jangan pergi dekat. Terjerumus. Ni saya dah jumpa 2-3 tempat dah ni. Di kawasan kita ni. Lubang-lubang tu bila kita tengok, uish, keluar lubang kat bawah tu. Jadi itu bukan kiamat lagi. Yang keenam, keluarnya asap tebal dari langit, dipanggil dukhan. Dukhan, keluarnya asap tebal dari langit yang menyelubungi dan menutup manusia. Saya ingat waktu jurubu baru ni ada dah ustaz dah pasang dah. Dia kata ni tanda kiamat ni. Yauma ya'tis sama' bidukhanin mubin. Kata tak lagi. Jangan duduk pelogak kat kita ni. Alah, nak suka benar nak kiamat. Nantilah sampai masa dia kiamat. 7, diangkatnya Quran dari bumi ke langit. Jadi Quran diangkat. Tak adalah. Yang ada dan tak ada manusia pun hilang. Yang 8, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dia terbit tepat dia jatuh. 9, keluarnya dabbah. Binatang besar yang keluar dari Bukit Safa di Mekah. Dabbatul Ard dia panggil. Yang ke-10, keluarnya api dari sebelah Adan, Yaman. Menghalau manusia menuju ke arah Syam, Syria, Jordan sekarang inilah. Inilah alamat besar yang terakhir, iaitulah keluarnya api dari sebelah Yaman. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, katanya, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW datang sedang kami duduk berbincang. Biasanya sahabat ni duduk kat masjid lah, masjid Nabi tu. Bila Nabi keluar daripada rumah, dia tengok sahabat, dia pergi jenguk. Nabi kata, ma tazakarun, membincang apa tu? Duk bincang apa tu? Kami selalu berjawab, bincang tentang kiamat. Maka Nabi kita tegaskan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat.
Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok 10 tanda. Fazakara, maka Nabi sebut dalam hadis ni, dukhan, asap, dajjal, dabah binatang besar tadi, tulu'u syamsi min maghribiha, matahari naik sebelah barat, nuzul Isa bin Maryam, turun Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj keluar, 3 bumi tenggelam di timur, di barat dan juga di tanah Arab. Wa akhiru zalika, yang terakhir, narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Jadi api keluar dari Yaman, dihalau manusia pergi sampai ke mahsyar, sampai ke Syam. Hadis Muslim. Satu lagi hadis, yakhruju fi akhir ummatil mahdi yaskiyahullahul ghais. Tengok terjemahan dia lah, panjang pula. Nah, dia kata akan keluar di akhir zaman Imam Mahdi, di akhir zaman umatku Al-Mahdi. Di waktu itu Allah Ta'ala akan menurunkan hujan, hujan rahmat turun, bumi subur, maka bumi akan mengeluarkan tanaman, harta menjadi banyak, binatang ternakan biak, besar, molek gemuk kedai boh, kata orang Kelantan. Dimuliakan umat ini dengan perundangan Islam. Beliau hidup selama 7 atau 8 tahun, dan Imam Mahdi dia sempat dengan Nabi Isa AS. Hadal hadis rawahu Abu Daud, Al-Hakim dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahawa tanda-tanda ini akan terjadi mengikut urutan satu demi satu. Dia akan mari macam buah biji tasbih. Seperti permata yang dicucuk dengan tali. Apabila berlaku tanda yang pertama, akan diikuti dengan tanda yang kedua, dan seterusnya. Dan apabila semuanya terjadi, maka berlakulah kiamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah perbincangan kita para jemaah sekalian. Jadi kalau kita masuk kepada maksud hari kiamat ini panjang pula. InsyaAllah lah kita sambung dalam siri akan datang tentang cerita kiamat, masuk hari kiamat dengan nama-nama dia, dan beriman dengan hari kiamat, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita break sekat itu dulu. Kalau ada apa-apa perbincangan, dipersilakan tuan moderator. Baiklah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira kepada Datuk Dr. Abdul Basit atas pengisian kuliah yang sangat menarik, sangat seronok, dan perlu persediaan daripada pihak kita pula lah, insyaAllah. Ada jika sesiapa yang ingin bertanya soalan di dalam ruangan Zoom, boleh terus onkan mikrofon, tanya terus kepada Datuk. Ke Datuk yang kena tanya dia orang. Tak ada dah soalan, dia takut kau kiamat dah berlaku. Takut suka kiamat. Takut nak kiamat dah. Okeylah, kita jumpa pula lepas ni, insya-Allah. Kalau tak ada soalan. InsyaAllah. Ini pun ada malam. Baik, terima kasih banyak kepada Datuk. Terima kasih banyak kepada hadirin dan hadirat daripada Zoom dan Facebook. InsyaAllah kita bertemu pada pengajian yang akan datang. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.